Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke YouTube Cikgu Suhaimi, Matematik bersama Cikgu Suhaimi. Sekolah rendah di sini bermula. Subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu. Allah maftah alaina hikmataka wa nusyur alaina min wazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan anak-anak murid anak-anak murid yang cemerlang dalam subjek matematik, anak-anak murid yang soleh dan solehah, anak-anak murid yang berjaya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Okey murid-murid, kita sambung pelajaran kita itu selesaikan masalah melibatkan tajuk ruang. Kita dah belajar tajuk ruang, perimeter bentuk gabungan, perimeter gabungan luas kawasan yang berlurik, kemudian luas bentuk gabungan, luas kawasan berlurik, kemudian isi padu gabungan. Kita dah belajar tu semua. Okey, jom sekarang kita tengok penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah ni kita kena bacalah. Okey, jom kita teroka sama-sama, kita fahamkan sama-sama, kita selesaikan sama-sama. Jadi murid-murid boleh standby kertas, boleh bantu cikgu kira lah. Kira sama-sama dengan cikgu. Okey, Zarid mereka bentuk pelan kolam ikan hiasan dengan menggabungkan dua bentuk. Okey, dia akan membuat pagar di sekelilingnya. Berapakah panjang pagar itu? Ini konsep apa ni? Dia mencari konsep apa dalam tajuk ruang ni? Apa dia punya konsep dia ni? Berapakah panjang pagar itu? Ni konsep apa ni? Pagar di sekeliling. Konsep apa nama dia ni dalam tajuk ruang? Siapa ingat? Ada tak yang ingat? Perimeter. Apa maksud perimeter? Ukuran sekeliling. Okey, baik. Ini adalah bentuk dia. Apa ni bentuk dia ni? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau 8 sisi apa nama dia ni? Ni. Kawasan 1 ni. Apa nama bentuk ni? Apa nama dia? Cepat. Siapa ingat lagi ni? Kalau ada 8 sisi, apa nama dia? Okey, ni oktagon oktagon. Okey. Baik. Yang bawah ni bentuk apa ni? Yang kedua ni? Segi empat tepat. Segi empat tepat. Segi empat tepat sebab dia tak sama segi empat tepat. Tu dia. Okey, jadi sekarang ditanya dia nak buat kolam ni menggabungkan dua bentuk ni. Yang dia tanya kita berapakah panjang pagar itu? Pagar itu. Jadi pagar itu akan berada di mana? Sekeliling. Sekeliling lah ni dia. Yang cikgu tandakan ni sekeliling. Ini jangan lupa yang ni. Belah dalam ni. Okey, cikgu buat warna merah. Nampak tak ni? Ni. Okey, kemudian hitam balik. Okey, sini. Okey, satu. Kemudian naik atas ni, kemudian yang merah. Yang dalam ni kira sekeliling juga tau ni, yang ni. Ni. Yang ni selalu yang murid tercuai ni, terlupa. Tak perasan kadang-kadang selalu cikgu saya minta anda periksa je. Kita soalan murid, dia dah betul dah tambah semua. Dekat dua tempat ni dia tercuai. Kadang-kadang murid tak perasan. Okey, jadi itulah kawasan pagar yang kita nak pagarkan. Zarid nak pagarkan. Jadi dia tanya berapa panjang pagar itu. Betul tak? Betul. Okey, bila dia tanya berapa panjang pagar itu, kita kena tahulah. Okey, kita ambil balik gambar ni Kita senaraikan. Bila murid-murid nak kira bila murid-murid nak kira perimeter, kita kena senaraikan dia punya ukuran dia. Okey. Alamak, dah tak ni lah. Cikgu ambil yang baru. Ni. Okey. Baik, jom kita senaraikan sama-sama, boleh? Boleh. Okey, yang ini berapa panjang dia ni? Ni, yang ada tanda calik dia satu ni. Garisan satu ni. Berapa panjang dia ni? Ini panduan dia. Nampak tak ni? Nampak tak? Nampak. Jadi sini pun 8 meter, sini pun 8 meter, 8 meter, 8 meter. Nampak tak? Okey, sini pun 8 meter Ini pun 8 meter, sini pun 8 meter. Boleh nampak? Okey, kita dah senaraikan. Okey, sini 20.
Okey, maka bila segi empat tepat yang bertentangan mesti 20. sama panjang. Okey, nampak tak tanda calik 2 ni? Sini pun tanda calik 2. Bermaksud apa dia? Ukuran sini 1 meter, sini pun 1 meter. 1 meter. So, sekarang kita dah boleh cari ke belum dia punya pagar yang kita nak ni? Dah. Okey, cikgu nak tanya, 8 yang warna merah ni nak kena kira tak? Yang cikgu bulat warna merah ni. Kena. 8 yang cikgu bulat warna merah ni nak kena kira tak? Perimeter. Perimeter apa maksud perimeter? Ukur. Apa dia? Kaisara, kuat sikit Kaisara. Ukur panjang sekeliling. Ukur panjang sekeliling. Jadi 8 yang cikgu bulat warna merah ni nak kena kira atau tidak? Tak. Ya. Kenapa tak kira? Sebab dia bukan sekeliling. Dia bukan sekeliling. Dia bukan sekeliling. Dia dah berada di dalam kolam. Ada ke orang pasang pagar dekat dalam kolam air? Tak ada. Dah tak ada lah. Siapa nak pasang pagar? Ikan tu nak berenang kan? Okey, jadi yang merah tu kita tak boleh kira. Okey, kita mula daripada sini. Okey, kita mulakan dengan yang cikgu bulatkan warna biru ni, boleh tak? Okey, kita tambah ikut arah jam Okey, kita tambah ikut arah jam boleh? Boleh. Tambah ikut arah jam, dah sampai berhenti kat sini baliklah. Ni yang last. Okey. Baik, kita mulakan dengan 8 yang atas ni. 8 meter. Tambah seterusnya. Okey, kita ambil yang ni, kita ambil 8 meter. Okey, dah ambil yang ketiga, tambah 8 meter. Seterusnya yang keempat, 8 meter. Bila kita dah ambil, biasakan potong. Okey, ini jangan lupa ni, yang cikgu bulat. Sekarang ni cikgu potong yang warna hijau ni, nampak tak? Ni, 1 meter ni. Nampak. Tambah 1 meter. Okey, cikgu ambil biru balik. Okey, seterusnya tambah 20, betul? Betul. 20 meter. Okey, seterusnya tambah dengan 10 meter. 10 meter. Seterusnya tambah dengan 20 meter. 20 meter. Seterusnya tambah dengan 1 meter. 1 meter. Yang ni kat dalam ni jangan lupa cikgu potong warna hijau tu kurang jelas sikit lah. Okey, tapi cikgu nampak ikut lah tambah 1 meter. Seterusnya tambah balik dengan 8 meter yang sini. Kemudian tambah lagi dengan 8 meter. Ada lagi tak 8 meter yang belum ambil? Ada. Ni nampak ni. Sebab itu cikgu gunakan cara potong. Bila kita gunakan cara potong, kita nampak yang mana kita belum ambil. Jadi inilah perimeter bagi pagar yang hendak dipasang oleh Zarik. Keliling. Okey? Dia tak sebut cari perimeter pun dalam soalan awak ni. Zaman awak dia dah tak ada. Berapakah perimeter? Dia tak sebut. Zaman awak ni dia bagi dalam kehidupan seharian. Berapakah panjang pagar itu? Pagar yang dipasang tu sekeliling lah. Okey, kita mulakan dengan 8 tambah 8. Okey, 8 tambah 8. Congak. Aris. 16 tambah 8. 24. 24. Tu suara ibu siapa tu dari jauh dah jawab 24. Ibu siapa tu? Okey, 24 tambah 8. 32. 32 tambah 1. 33. 33. Oh, Arif pun ada juga. Okey, 33 tambah 20. 53. 53 tambah 10. 63 tambah 20. 83. 83 tambah 1. 84. Okey, 84 tambah 8. 92. 92 tambah 8. 100. 100 tambah 8. Jadi kita dapat jawapan dia 108. Unit dia apa? Meter. Meter. Kenapa meter tak jadi persegi, meter dia tak jadi padu Sebab dia tambah bukan darab. Ya, bagus Kaisara. Alhamdulillah ada yang masih ingat cikgu beritahu. Bila tambah unit dia tak jadi berganda Yang berganda tu bila operasi darab. Kalau darab 2 kali jadi persegi, kalau darab 3 kali jadi padu. Isi padulah yang luas persegi. Ingat lagi tak? Ingat. Okey, jom kita tengok contoh soalan yang kedua. Sedia? Ini soalan label UPSR ni. Walaupun UPSR tak ada, tak apalah. Kita tengok macam mana soalan label UPSR ni soalan macam gini awak akan jumpa nanti, akan ambil pengalaman ni, awak akan bawa ke sekolah menengah. Okey, Jafri melakar potongan yang akan dibuat pada sebuah bongkah kayu.
lakaran potongan itu berbentuk kuboid. Dia dah cakap dah. Lakaran itu berbentuk apa? Kuboid. Bila kuboid dia punya panjang di sisi dia ada yang tak sama. Okey, itu kita kena tahu dah. Kena set dalam minda kita. Yang sama semua apa nama dia? Sisi sama semua apa nama dia? Kubus. Kubus. Bagus. Alhamdulillah ada yang ingat semangat walaupun malam ni tak ramai Ain, Kaisara, Iman. Oh ada Iman. Okey Putra, Syamil Akif dengan Arif dengan Haris. Tahniah. Alah Ain dah terkeluar pula. Okey tahniah. Tak ramai tapi bersemangat jawab tahniah. Okey jom kita tengok ni. Jadi dia kata kirakan isi padu bongkah kayu selepas dipotong. Tu dia. Jadi murid-murid dia nak isi padu yang mana? Isi padu yang kena potong, okey cikgu letakkan nombor dalam dia. Okey, dia nak isi padu yang dia potong atau yang nombor 2? 1 atau nombor 2 dalam soalan ni? 2. Ya, bagus Putra Syamil Akif. Dia nak isi padu yang kedua ni, yang tinggal ni. Yang tinggal ni. Faham tak? Faham. Dia nak isi padu bongkar. Macam mana saya nak cari cikgu? Itu dah tak jadi bentuk kuboid dah. Tak jadi bentuk kubus pun dah tak. Kalau jadi bentuk kubus saya boleh darabkan panjang, darab lebar, darab tinggi. Jadi sekarang ni macam mana saya nak darabkan? Ini dia. Okey, perhatikan betul-betul. Macam mana pemikiran soalan ni cikgu akan buat. Okey. Baik murid-murid perhatikan sekarang. Ini adalah bentuk dia. Ini adalah bentuk dia. Okey. Ini bentuk asal dia. Dia kata dia nak yang mana? Dia nak yang bentuk kayu. Ya, dia nak yang tu betul. Yang tinggal tu betul. Nanti akan jadi macam itu betul. Okey. Jadi macam itu maksud dia. Maksud dia murid-murid, kita cari dulu isi padu yang penuh ni. Kita cari dulu isi padu yang penuh ni. Ni dia. Okey, kita cari dulu isi padu yang penuh ni. Okey, macam mana cari formula isi padu? Lebar darab tinggi. Apa dia? Lebar darab tinggi. Lebar darab tinggi je? Isi padu. Macam mana nak cari isi padu? Panjang, darab lebar, ya darab tinggi. Okey, bagus. So berapa panjang dia untuk isi padu yang besar ni? Bongkar yang besar ni? 18 cm. Okey, boleh 18 cm. Kemudian lagi darab dengan berapa? Darab. Yang mana kita nak ambil? 2 cm. Apa dia? 23 cm. Darabkan dengan lagi satu? 6. 16 cm. Kenapa cikgu tak ambil yang 14 tu? Kenapa cikgu tak ambil dia? Sebab itu ukuran kuboid. Itu adalah ukuran kuboid yang hendak dipotong. Yang sekarang cikgu tengah darabkan ni 18 darab 23 darab 16 ni adalah yang keseluruhan yang belum dipotong. Faham tak? Faham. Okey, jom tolong cikgu darabkan sama-sama. Okey, kita darabkan 18 cm darab 23 cm dulu, boleh tak? Boleh. Okey, jom ambil kertas saya pensel 3 darab 8. Berapa? 24. Okey, tambah 2 naik atas. 3 darab 1. 3 tambah 2. 5. 2 darab 8. 2 darab 8. 16 tambah 1 naik atas. Betul? 2 darab 1. 2. 2 tambah 1. 3. 3. Okey, kita dah siap. Kita tambahkanlah. 4. 5 tambah 6. 11. Betul? Okey, 1 tambah 3. 4. cm darab cm. cm apa? Kalau cm 2 kali? cm persegi. Dah selesai belum? Belum lagi cikgu. 414 cm persegi darabkan dengan berapa pula? 14. Darabkan dengan 16. Darabkan berapa? 16. 6 darab 4. 24. 24. Okey, tambah 2 naik atas 6 darab 1. 6. Tambah 2. 8. 8. Okey, 8. 6 darab 4. 24. 24. Okey, habis 1 darab 4.
Empat. Satu darab satu. Satu. Satu darab empat. Empat. Okey, tambahkan. Okey, tolong cikgu tambahkan sekarang. 4 tambah tak ada apa-apa. 4. 8 tambah 4. 12. 12. Okey. 1 tambah 4 tambah 1. 6. 6. 2 tambah 4. 6. M. CM darab CM persegi. Yang CM darab CM persegi. CM padu. Dia jadi 3. Okey. Dia panggil CM padu. Jadi murid-murid, kita dapat 6,624 cm padu. Siapakah nilai isi padu 6,624 ni? Siapakah dia? isi padu Padu penuh. Isi padu penuh. Bagus. Cikgu suka jawapan tu. Maksudnya ini dia. Yang ni. 6,624 cm padu ni adalah isi padu penuh. Jelas? Jelas? Okey. So sekarang ni dia nak isi padu apa? Dia nak isi padu. Yang tinggal, betul? Betul. Jadi bila dia kata nak isi padu yang tinggal, sekarang kita kena cari isi padu apa? Isi padu yang ini. Yang dipotong ni. Okey, jom. Bantu cikgu, jom. Okey, ini gambar raja dia, betul? Betul. Okey, kejap cikgu padamkan dia punya ni. Okey. Baik. Cikgu nak tanya murid-murid, berapa isi padu bongkah yang dipotong ni? Dia punya panjang tepi ni tadi. 14 cm. Okey, dia punya tinggi dia ni? Tinggi dia ni? 14 cm. 14 cm juga. Okey, berapa panjang dia ni? Daripada sini sampai sini. 16. Berapa? 16 cm. 16 cm. Jadi sekarang cikgu nak cari isi padu dia ni. Macam mana nak cari isi padu dia? Panjang, darab lebar, darab tinggi. Jadi berapa darab berapa darab berapa? 14 cm darab 14 cm darab 14 cm darab 16 cm. 16 cm. Okey, kita selesaikan dulu yang mana? 14 darab 14 boleh? Boleh. Okey, jom kita buat. 4 darab 4. 16. 16 tambah 1 naik atas. 4 darab 1, 4 tambah 1. 3. 5. 1 darab 4. 1 darab 1. 1. Okey, tambahkan 6, 9. Alah, tak muat pula. Sorry. Okey, cikgu naikkan ke atas sikit. Okey, kejap. Okey. Okey, tu dia. Okey, cikgu katakan sikit. Okey. So, 6 tambah 6, 6. 5 tambah 4, 9, 1. So, dapat berapa? CM darab CM. CM persegi, betul? Betul. Okey, so sekarang 196 cm persegi. Darabkan dengan berapa pula? 16. Pula. Okey, so sekarang 6 darab 6. 36. Betul? Betul. 6 darab 9. 6 darab 9? 32. Hah? 54. 54 tambah 3. 57. Okey, 57. Tambah 5 naik atas. 6 darab 1, 6. 6 tambah 5. Berapa? 6 tambah 5? 11 habis. 1 darab 6, 6. 1 darab 9, 9. 1 darab 1? 1. Okey, jom kita tambahkan. 6. 7 tambah 6. 7 tambah 6. 13. 13. Tambah 1 naik atas. 1 tambah 1 tambah 9. 11. 12. Tambah 1 naik atas. 1 tambah 1 tambah 1. 3. 3. Jadi 3,100 cm darab cm persegi. cm padu. cm padu. Jadi murid-murid kita dapat berapa? 3,136 cm padu. Betul? Betul. 3,136 cm padu. Okey? Kita dapat kat situ. Betul? Betul. Okey. So, sekarang cikgu. Okey, cikgu nak delete yang ni Okey. So sekarang ni cuba murid perhatikan. Dia nak baki bongkah yang tinggal, betul? Betul. Operasi apa kita nak buat? Tolak. Ya, dekat sinilah operasi tolak murid-murid. Inilah soalan UPSR. Sekarang turun dekat tahun 5 tau. Dulu soalan ni, level D ni soalan UPSR dulu.
cari dua isi padu bongkar. Okey, kemudian kita tolakkan. Maka yang baki tu adalah yang tinggal. Yang dipotong tu kita keluarkanlah. Maksudnya macam gitu. Ini bentuk soalan UPSR, okey? Masa kalau buat latihan UPSR dulu, cikgu selalu jumpa soalan macam ini. Okey, so sekarang mana tolak mana? 6,600. Ya, 6,000 sentimeter padu. Kita tolakkan dengan yang dipotong. Berapa isi padu yang dipotong? 3,136 sentimeter padu. Okey. Sentimeter padu, tolak sentimeter padu. Sentimeter padu. Sentimeter padu. Kalau tambah, tolak dia tak ada berubah. Okey, 4 tolak 6. Tak boleh. Tak boleh. Tinggal 1 dapat 10. Total, tolak tambah. Tolak tambah. Okey, berapa? 8. Bagus Arif dengan Hakif. Semangat. 1 tolak 3. Boleh, pinjam sebelah. Tinggal 5 dapat 10. Cepat. Aduh. 8 pula, 9 pula. Mana 1 ni? 8. Ya, 8. Okey, 5 tolak 1. 4. Cikgu Saimi menang. 4. Cikgu Saimi laju. 6 tolak 3. 3. Cikgu Saimi menang. Cikgu Saimi menang. Okey, jadi berapa isi padu yang bongkar yang tinggal? 3,498 sentimeter padu. 8 cm. Sentimeter padu. Jadi inilah yang tinggal ni. Yang ni cikgu pangkar ni. Cikgu lorikkan. Itulah isi padu yang tinggal. Okey, yang tinggal yang cikgu lorikkan warna hitam. Nampak tak tu? Nampak. Itulah nilai isi padu dia. Cikgu memang macam itu ke cari dia? Tak ada formula ke? Tak ada. Kalau murid-murid nak guna formula cari isi padu yang tinggal ni tak ada. Sebab dia dah tak berbentuk bongkar dah. Sebab dia dah dipotong, jadi kita tak boleh nak cari yang macam ini. Kita kena guna cara apa? Cari yang besar, isi padu yang besar. Okey, simpan. Kemudian cari isi padu bongkar yang kita potong, kita tolakkan. Maka baki itu adalah bongkar yang kita nak. Baki yang kita nak tadi. Jelas tak murid-murid? Dapat tak ilmu ni? Ini soalan ni label UPSR. Okey. So cikgu harap murid dapat pengalaman lah. Boleh? Boleh. Okey, baik. Kita tengok contoh yang terakhir. Boleh? Dah nak habis dah ni? Boleh. Okey. Ayah ingin membina. Okey, kejap. Cikgu tinggikan sikit. Apa tu? Okey. Baik, ayah ingin membina siar kaki. Ini soalan UPSR sebab dah melibatkan tajuk ruang dalam tajuk ruang. Tajuk wang ringgit dah bercampur dengan tajuk. Ini soalan UPSR yang sebenar. Dan ini adalah soalan kebat. Okey? Yang mana awak perlu menganalisis, awak perlu menilai, awak perlu mencipta betul ke tak. Ini soalan kebat. Okey? Baik, jom kita tengok sama-sama. Kita ambil pengalaman dia. Ayah ingin membina siar kaki di halaman rumah dengan bata. Okey, batu-bata lah. Okey, seperti gambar dalam rajah. Ayah memperuntukkan RM4,000. Ayah ada duit RM4,000 ni. Kos membina 1 meter siar kaki ialah 100. 1 meter kaki persegi kena bayar 100. Kalau 2 meter kaki persegi kena bayar 200. Kalau 3 meter kaki persegi kena bayar 300. Macam gitu maksudnya. Kalau 5 meter persegi kena bayar 500. Maksudnya dia bertambah 100 setiap 1 meter persegi. Boleh? Jelas? Boleh. Okey. Baik. Jadi dia tanya, adakah wang itu mencukupi? Adakah wang itu mencukupi? Jadi soalannya kita kena cek dulu. Maksudnya dia suruh kita cek. Baik, kita perhatikan gambar raja ni. Murid-murid dapat tak perhatikan? Kita ada 2 gambar raja kat sini. Satu, siar kaki A. Nampak? Nampak. Dan kita ada lagi satu, siar kaki B. Siar kaki B. Maksudnya ada 2 tempat yang kita nak kena cari. Boleh? Boleh. Baik, kita lengkapkan maklumat dia dulu. Okey, yang ni 2 meter, dia punya tepi ni berapa ni? Panjang dia ni 4 meter. Manakala yang B ni 4 meter, dia punya panjang 6 meter. 6 meter. Okey, baik okey. Baik, kedua-dua siar kaki kita ini berbentuk apa? Kedua-dua siar kaki kita ni berbentuk apa? Segi 4 panjang. Segi 4. Murid-murid, kenapa cikgu tanya segi 4? Cuba murid-murid perhatikan yang cikgu Saimi bulatkan ini. Cikgu bulatkan apa tu? Satu. Kita persegi.
1 meter persegi. Dalam satu meter persegi, dia melibatkan tajuk apa? Perimeter, ruang atau isi padu? Isi padu. Padu. Isi padu meter Perimeter. persegi? Perimeter persegi? Ini ada yang tak jelas ni. Dah terlupa ni. Perimeter dia guna operasi tambah. Jadi unit dia berganda atau tidak? Tak. Tak. Yang persegi tajuk apa? Kemahiran apa? Panjang. Meter persegi. Kita akan jumpa meter persegi masa dalam kemahiran apa? Luas atau isi padu? Luas. Luas. Itu clue dia. Murid-murid nampak kan 1 meter persegi tu kan? Itu adalah tajuk luas. Maksudnya dia suruh kita cari luas. Luas B. Okey, yang kedua ni luas A. Okey? Okey. Luas A dengan luas B. Okey, B kita kira luas B dulu. Luas A kita kira luas A dululah. Sebab A B dulu kan. Okey. Cuba kita tengok bentuk apa A ni? Bentuk segi empat. Dalam matematik kita ada dua formula luas. Satu luas segitiga, yang kedua yang pertama luas segi empat, yang kedua luas segitiga, betul? Betul. Okey, luas segi empat. Sekarang kenapa cikgu guna luas segi empat? Kerana siar kaki berbentuk A dengan B ni kedua-duanya berbentuk segi empat, betul? Betul. Maka cikgu kena gunakan formula luas segi empat. Luas segi empat, apa dia luas segi empat? Panjang darat lebar. Panjang darat lebar. B pun akan gunakan Panjang darat lebar. panjang darat lebar. Okey, so A, berapa darat berapa? 4 meter darat 6 meter darat dengan 6 meter. 4 meter darab 6 meter, 6 meter darab 4 meter pun boleh. Okey, 6 darab 4, ni boleh congak je. 24 meter darab meter. 24 meter persegi. Meter persegi. Okey, yang ni dah dapat dah. 24 meter persegi. Okey, yang B pula. Berapa darab berapa ni? 4 meter darat 2 meter. Okey, berapa dia? 2 meter. Meter darat 2 meter. 4 meter darab 2 meter, betul? Betul. Okey, 4 meter darab 2 meter. 8 meter 8 meter persegi. Jadi berapa jumlah meter persegi yang dia nak pasangkan batu bata ni? Berapa jumlah semuanya? 22 meter padu. 24 meter padu, 24 meter persegi tambahkan dengan 8 meter persegi. 8 meter persegi. Okey, 24 tambah 8. 32. 32 meter persegi. Okey, sekarang kita dah dapat dah. Okey, tengok ni murid-murid. Jadi berapa luas yang dia nak pasang batu-bata untuk siar kaki? A dengan B? 32 meter. Dia nak pasang sebanyak berapa? 32 meter persegi. 32 meter persegi. Okey. Baik. Tadi dia kata ayah ada berapa tadi? Saya 4,000. Ayah ada 4,000. Okey. Kemudian yang kontraktor yang nak buat tadi dia cakap apa? Berapa harga yang perlu dibayar? 1,000. 100 tu kena bayar untuk berapa? Maksudnya kalau 1 meter persegi dia mesti kena bayar RM 100. RM 100. Kalau 2 meter persegi dia kena bayar RM 200. 200. Okay, kalau 3 meter persegi dia kena bayar RM 300. 300. Okey, cikgu nak tanya kalau dia 9 meter persegi 900. 900. Jadi sekarang ni kalau dia 10 meter persegi 1000. RM1,000, betul? Betul. Betul tak? Betul. Sekarang berapa jumlah yang dia nak pasang batu-batu tadi ni? 32 meter. Okey, 32 meter persegi. Cikgu asingkan 32 meter persegi, 10 meter persegi, tambah 10 meter persegi, tambah 2 meter persegi. Betul tak? 10 tambah 10, sorry, lagi satu. 10 meter persegi, tambah 2 meter persegi. Betul tak? Betul. 10 tambah 10 tambah 10, 30, betul? Betul. 30 tambah 2, dapat 32, betul tak? Betul. Jadi tak jumlah dia 32. Jadi Okey, so sekarang tadi cuba tengok yang ini. Cuba tengok yang ni. 10 meter persegi dia akan kena bayar berapa? 1,000. 1,000. Okey, jadi dia kena bayar 1,000. Baik, so dia kena bayar RM1,000. Okey, berapa kali 1,000 dia kena bayar? 3. 3 kali. 1, 2, 3. Nampak tak tu? Nampak. Okey, kita buatlah 1,000 3 kali.
Okey, ada lagi tak yang dia kena bayar? Ada. Nah, Meter, ada. Haris? 2. 2 meter persegi. Jadi berapa dia kena bayar tu? 200. Tambah lagi RM 200. Jadi berapa jumlah yang dia perlu bayar? 3,200. RM3,200. Untuk pasang siar kaki batu-bata tadi tu, jumlah yang perlu dibayar berapa? 3,200. 3,200. Okey, ayah peruntukkan berapa tadi? 4,000. 4,000. Jadi dia perlu bayar berapa? 3,200. Sifar tolak sifar. Sifar tolak sifar. Sifar. Okey, 4, 3 dapat 10. 10 tolak 2. 8. 8. Jadi kalau ayah suruh kontraktor tu buat, ayah perlu membayar 3,200. Adakah wang ayah mencukupi? Ya. Ya, wang ayah mencukupi. Betul tak Arif? Betul tak Syamil Akif? Betul. Betul tak Ain Kasyarah Iman? Arif? Betul. Bukan sahaja cukup, malah ada Ada baki. Berapa baki duit ayah lagi? RM800. Ada RM800. Cakap dekat ayah, boleh pergi Lotus Desaru Beach. Boleh mandi-manda macam Akif dengan Arif. Boleh pergi Sabak Au. Boleh makan dekat Sabak Au lah. Sebab ada baki. Ayah jangan simpan duit. Okey, sebab ayah bajet 4,000. Dah buat rupanya kena bayar 3,200. Ada lagi 800. Jom kita pergi Akil Licious Cabin Kelebang. Boleh makan kondok kan? RM800 makan kondok, kenyang perut. Tak habis makan. Betul tak? Betul. Okey, jadi dapat tak ilmu ni? Dapat. Faham macam mana nak kira dia? Bagaimana pemikiran dia? Boleh? Faham. Okey, itulah cikgu kongsikan sedikit pengalaman jadi dia kesimpulannya wang peruntukan 4,000 mencukupi. Kita kena jawab macam itu tau. Kita kena jawab macam itu. Kita tak boleh tinggalkan. Okey, kalau kita nak tambah sikit, wang peruntukan 4,000 mencukupi dan ada baki RM800. Boleh pergi makan Sabak Au. Jangan tulis macam itu. Nanti cikgu saya je. Okey, jadi dekat bawah ni ada latihan cuba ini. Kalau murid nak cuba boleh cubalah. Untuk murid sekolah cikgu tak apa, biar dulu. Nanti kita buat sama-sama kat sekolah, okey? Okey. Alright, okey. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Macam mana kelas malam ni? Ada dapat tak sedikit ilmu daripada Cikgu Saimi? Dapat tak sedikit pengalaman? Dapat. Ada Alhamdulillah. Jadi itu saja kelas kita. Kita jumpa lagi dalam kelas seterusnya. Nak buat kelas lagi tak kelas malam? Nak buat ulang kaji lagi tak? Nak? Okey. Kalau masih ada yang nak buat kelas ulang kaji, cikgu akan buat kelas lah. Okey, cikgu akan buat kelas ulang kaji. Cikgu akan share lah. Okey, cikgu akan share lagi perbincangan soalan. Okey, untuk kelas sekarang ni bukan kelas wajib tau. Ini kelas santai ulang kaji saja. Okey, jadi itu saja murid-murid. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Selamat berehat. Okey, jangan lupa esok. Bye. Cikgu, bye. Okey.